أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita meneruskan kuliah dan perbincangan. Pada kali ini Ustaz meneruskan dengan buat rakaman. Jadi rakaman kita ni InsyaAllah akan mengambil masa dalam hanya 30 minit lebih kurang. Jadi pelajar boleh ulang-ulang video ini untuk memahami topik perbincangan kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan al-ahkam al-syar'iyyah, seperti mana yang telah kita bincang pada minggu lepas. Tapi tak habis lagi tajuk ini, kita menyambung sedikit lagi. Minggu lepas kita bincang pada bab al-ahkam al-syar'iyyah ini bermula daripada hukum yang pertama. Hukum yang pertama iaitu al-wajib. Hukum syarak dibahagikan kepada dua. Satu hukum taklifiyah, al-ahkam at-taklifiyah, dan kita dah bincang takrifnya, iaitu khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin min talbin aw takhyirin. Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari sudut tuntutan dan juga dari sudut memberi pilihan. Ini masing-masing boleh tengok pada buku masing-masing. Okey. Kemudian kita teruskan pada perbincangan istilah-istilah pada hukum syarak, iaitu hukum taklifi ada 5: wajib, mandub, muharram, makruh dengan mubah. Ini kita pergi kepada satu persatu definisinya. Al-wajib ini kita dah bincang, bermaksud dari sudut bahasa as-saqit wal-lazim, sesuatu yang jatuh dan pasti, sesuatu yang telah ditetapkan. Dari sudut syaraknya, dari sudut istilahnya, ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yustahaqqul iqabu tarikuhu, apa yang diberi pahala dengan melaksanakannya dan berhak untuk mendapat balasan ataupun iqab, kita kata dosa lah, dengan kita meninggalkannya. Dan yang kedua, ma talaba syar'u fi'luhu talban jaziman hatman. Jadi apa yang diminta oleh syarak untuk melaksanakannya dengan tuntutan yang jazim, yang bersungguh-sungguh. Jadi di dalam setiap definisi hukum yang 5 ini, hukum taklifi ini, ada 2 definisi. Satu definisi dari sudut pahala dan dosa, satu lagi definisi dari sudut proses suruhan ataupun larangan tersebut. Jadi yang pertama itu terlihat dari sudut pahala, ma yuthabu fa'iluhu, apa yang diberi pahala kepada pelaksananya. Jadi orang melaksanakan perkara yang wajib dia dapat pahala. Dan wa yustahaqqul iqab tarikuhu, kalau dia meninggalkannya, tarikuhu, dia akan mendapat dosa. Dari sudut proses suruhan tersebut, apa yang diminta oleh syarak untuk melaksanakannya dalam bentuk talban jaziman, dalam bentuk tuntutan yang pasti, yang tegas. Jadi contohnya seperti solat 5 waktu, itu adalah suruhan yang wajib. Dan di dalam wajib pula, kita dah bincang secara ringkas, ada pembahagiannya. Dilihat yang pertama dari sudut, dilihat dari sudut fa'il, orang yang melaksanakannya, sama ada secara individu ataupun secara berjamaah. Itu kita namakan wajib aini ataupun wajib kifai. Contoh bagi wajib aini, kalau kita buat sesuatu yang wajib ke atas diri kita, contohnya solat 5 waktu, tak boleh dipindah-pindah kepada orang lain. Namun fardu kifayah, dia berbentuk kewajipan yang diberikan ke atas satu kelompok. Ini wajib al-kifai, apa yang dituntut untuk melaksanakannya ke atas mukallaf secara keseluruhannya. Dan kalau sebahagian dah melaksanakannya, saqatal ithim anil baqin, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Contohnya solat jenazah lah, contoh. Kemudian
Sudut yang kedua dilihat dari sudut waktu melaksanakannya. Ada yang waktu yang luas, wajib mutlak. Ada yang contohnya sempit, masanya sempit, iaitu wajib muqayyad. Pun kedua-dua ini ada istilah lain. Wajib mutlak dinamakan juga wajib muwassa', wajib muqayyad dinamakan juga wajib mudayyiq. Waktu yang luas dan waktu yang sempit. Contohnya, kalau waktu yang luas adalah solat 5 waktu. Luas, solat 5 waktu ini masanya luas. Sebab apa? Sebab ketika kita melaksanakan solat zuhur, katakan masuk waktu pukul 2.30, pukul 1.30, kita solat pukul 2, masih lagi ada masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya kita kalau tak kerjakan pukul 2, kita boleh kerjakan pukul 2.30 atau 3.30 atau pukul 4. Selagi tidak masuk waktu asar. Itu dinamakan muwassa', boleh pilih waktu lain. Tapi dalam masa yang terhad tersebut. Wajib muqayyad ataupun mudayyiq, dia adalah kewajipan yang telah ditentukan masanya secara sempit. Maksudnya tak boleh ditunda-tunda kepada waktu lain. Di sini boleh juga kita ambil contoh solat 5 waktu, kerana solat 5 waktu itu masanya dianggap walaupun dia luas, tapi dia terhad, dia terikat. Daripada zuhur hingga ke asar, waktu itu saja kita boleh laksanakan solat zuhur tersebut. Kemudian dilihat dari sudut mukallaf bih, apa yang ditaklifkan dengannya. Maksudnya objek tersebut, Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, maka benda yang disuruh itu ada dua bentuk. Sama ada muayyan, perkara yang dah ditentukan secara spesifik. Mubham, benda yang tidak ditentukan tetapi diberikan pilihan. Yang telah ditentukan contohnya puasa, zakat, solat, itu dah ditentukan semua. Adapun dari sudut mukhayyar, dalam contoh di sini adalah kita apabila dikenakan kafarah. Kafarah itu ada 3 jenis. Sama ada it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin, ataupun memberi pakaian, ataupun membebaskan hamba. Jadi atau di situ menunjukkan pilihan. Dia bukan secara spesifik yang tidak boleh dipilih-pilih. Jadi baik, seterusnya beza antara wajib dan fardu. Ini pun kita dah bincang, ada sedikit perbezaan. Namun majoriti mazhab kecuali mazhab Hanafi, mereka menganggap sama saja wajib dan fardu. Kecuali mazhab Hanafi, mereka membezakan antara wajib dan fardu. Mereka kata fardu itu apa yang disabitkan dengan dalil yang qat'i. Adapun wajib, perkara yang disabitkan oleh dalil yang zanni. Nanti kita akan tengok dengan lebih spesifik apa itu dalil zanni dan qat'i di dalam perbincangan berkenaan dengan dalil. Baik, seterusnya pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan secara lebih detail dalam tajuk al-mandub. Mandub. Mandub ni maksudnya perkara yang disunatkan. Al-mandub, perkara yang digalakkan. Baik, dari sudut bahasa, al-mandub bermaksud minan nadbi. Asal daripada perkataan nadbu. An-nadbu ni maksudnya galakan. An-nadbu ila syai', seruan ataupun galakan kepada sesuatu. Ai ad-du'a ilaihi, kan, jemputan kepadanya, galakan kepadanya. Dari sudut istilah, ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa yang diberi pahala dengan melaksanakannya, fa'iluhu. Imtithalan ni maksudnya sesuatu itu dilaksanakan hanya kerana Allah. Imtithal maksudnya masal, sama, maksudnya dilakukan sama dengan apa yang diperintahkan, hanya semata-mata kerana Allah. Itu maksudnya, kerana ingin mengikut apa yang disuruh. Jadi perkara sunat ni kalau kita buat hanya kerana Allah, mengikut apa yang disuruh, maka dapat pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak dianggap berdosa ataupun tidak diazab jika meninggalkannya. Itu berbeza dengan wajib. Itu dari sudut pahala dosa. Dari sudut prosesnya, ma talaba syari' fi'luhu talban ghairu jazimin. Apa yang dituntut oleh syarak untuk melaksanakannya, fi'luhu talban ghairu jazimin, dengan tuntutan yang tidak jazim. Maksudnya tidak mesti, tidak wajib lah, galak, hanya bentuk galakan. Contohnya solat sunat rawatib. Baik. Seterusnya, perkara yang diharam. Al-mahrum lughatan, al-mamnu', perkara yang ditegah, perkara yang dilarang. Ai
anna al-muharram fil lughah al-arab al-mamnu', sesuatu yang diharamkan itu bermaksud sesuatu yang ditegah. Fa innal arab taqul haramtu kadza ay mana'tuhu. Kalau Arab ni digunakan kata haramtu kadza, aku mengharamkan ini, maksudnya aku menghalang perkara ini. Jadi haram dengan mana' tu maksud yang seerti dalam penggunaan bahasa Arab. Dari sudut istilah, ma yuthabu tarikuhu imtithalan wa yustahaqqul iqab fa'iluhu. Apa yang diberi pahala dengan meninggalkannya. Ini dia terbalik daripada wajib. Wajib dapat pahala kalau buat. Haram ini dapat pahala sekira meninggalkannya. Wa yustahaqqul iqabu fa'iluhu. Sebaliknya, diberi ataupun dikenakan dosa ataupun dikenakan azab sekiranya dia melaksanakan perkara yang haram. Buat tinggal dapat pahala, buat dapat dosa. Tu. Dari sudut prosesnya, ma talaba syari' fi tarkuhu ala wajhil hatmi wal ilzam. Apa yang dituntut oleh syarak. Jadi perkara yang haram ni juga dituntut oleh syarak. Tuntut untuk apa? Tuntut untuk tinggalkan. Tarkuhu. Tuntut untuk tinggalkan ala wajhil hatmi wal ilzam. Dengan bentuk tuntutan yang pasti. Maksudnya kalaulah betul-betul dituntut untuk meninggalkannya, maka dia jadilah haram. Tapi kalau tuntut untuk meninggalkan tapi dalam keadaan tidak betul-betul jazim, tak apalah, kalau kamu tinggalkan tu lagi elok, kalau kamu buat pun tak apa, itu makruh je lagi. Jadi haram ini ala wajhil hatmi wal ilzam. Contohnya al-a'mal zina, perkara-perkara zina memang ditegah, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Itu larangan yang berbentuk jazim. Baik, seterusnya al-makruh, perkara yang dibenci. Karaha ni asal perkataan benci. Al-mubghad, perkara yang tidak disukai, yang dibenci. Mubghad. Jadi dari sudut istilah, yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Diberi pahala apabila dia meninggalkannya. Sama dengan haram tadi. Persamaan haram dengan makruh, kalau tinggal dapat pahala. Perbezaan dia apa? Perbezaan dia apabila melaksanakannya. Yang haram laksana dapat dosa, yang makruh laksana wala yu'aqabu fa'iluhu. Tidak dianggap berdosa sekiranya dia melaksanakannya. Maksudnya boleh buat, tapi kalau dia tinggalkan itu lagi bagus. Baik, dari sudut proses tuntutannya, ma talaba syari' tarkuhu talban ghairu jazimin. Apa yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya, tapi tuntutan itu dalam bentuk ghairu jazim, yang tidak tegas, tidak pasti. Seperti apa? Kal akhdhi wal i'ta' bishimal, seperti mengambil dan menerima dengan guna belah tangan kiri. Kan kita dalam Islam digalakkan pakai tangan kanan, nak bagi, nak ambil pakai tangan kanan. Tapi kalau kita pakai tangan kiri, boleh, hukumnya boleh, tapi tak elok, tak digemar. Kan kita pun tengok, apa dia ni bagi tangan kiri, tak, maksudnya kurang adab, kurang akhlaknya. Wa kan nahyi 'anil syurbi qa'iman, sama juga larangan daripada minum sambil berdiri. Jadi kalau ada yang minum sambil berdiri itu hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh. Kan ada satu hadis Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata naha 'anil syurbi qa'iman. Dia kata Nabi melarang daripada minum sambil berdiri. Adalah tu dia punya manfaat dia minum sambil duduk. Jadi kalau minum sambil berdiri juga haram ke? Tak haram, makruh. Makruh ni maksudnya tak elok lah dari sudut adabnya. Okay. Tapi kalau tengok pada hadis ni, fahadha mahmulun 'alal karahah. Ni dia kata hadis ini walaupun disebut naha di situ maksudnya larangan. Kalau larangan kita faham haram lah. Tapi dalam hal ini dia tak haram, dia hanya makruh. Sebab apa? Sebab larangan ini ada dijelaskan oleh hadis yang lain. Contohnya ada hadis Ibn Abbas, syariban Nabi SAW qa'iman min zamzam. Maksudnya Nabi minum air zamzam sambil berdiri. Jadi sebagai ulama buat kesimpulan, minum sambil berdiri itu hukumnya makruh sebab Nabi pernah minum sambil berdiri. Itu minum air zamzam.
Tapi sebagai ulama kata, pengecualian minum sambil berdiri itu hanya ada pada air zam-zam sahaja. Wallahu alam. Jadi kita pegang pada pandangan ini bahawa minum sambil berdiri hukumnya makruh, yang seeloknya dielakkan. Baik, seterusnya al-mubah. Al-mubah dari sudut bahasa. Mubah ni maksudnya harus, hukumnya harus. Apa dia? Al-mu'lin wal ma'dhun fihi. Al-mu'lan maksudnya sesuatu yang diiklankan, maksudnya dihebah-hebahkan. Wal ma'dhun fihi, sesuatu yang diizinkan, diberikan keizinan padanya. Dari sudut istilah, ma khayyara al-mukallaf baina fi'lihi wa tarkihi. Apa yang diberi pilihan kepada mukallaf antara melaksanakannya dan juga meninggalkannya. Diberi pilihan. Khayyara, takhyir, sama perkataan pilihan. Jadi apa sahaja yang diberi pilihan oleh syarak untuk melaksanakannya ataupun untuk meninggalkannya, maka itu namanya mubah. Maksudnya kalau kita nak buat, tak apa buat. Kalau tak nak buat pun tak apa. Dia tidak ada tuntutan untuk buat ataupun tuntutan untuk meninggalkannya. Dari sudut prosesnya, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidhatihi. Kan jelas, tidak ada kaitan padanya dari sudut suruhan ataupun larangan. Ai la yatarattab alaihi thawabun wala iqab. Yang mana kalau ditengok dari sudut pahala dosa, la thawab wala iqab. Benda harus ni tak payah nak gaduh-gaduh sebab tak dapat pahala pun dan tak dosa pun. Jadi orang yang belajar ilmu usul fiqh ni kalau berdepan dengan isu-isu yang hukumnya harus, dia tak ambil serius sangat. Maksudnya dia tak adalah nak bergaduh sampai tahap bertikam lidah sebagainya, tak payah. Tapi kalau dalam bab yang confirm haram, confirm wajib, itu kita pertahankan. Okay? Dalam bab harus ni kita tahu benda tu tak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Cuma kalau dilakukan perkara yang harus, perkara harus itu ada kebaikannya untuk orang lain, niatkan lakukan sesuatu yang harus itu untuk kebaikan, insya-Allah moga-moga dapat pahala. Walaupun harus tapi niat tu baik, dapat pahala insya-Allah. Dan contohnya apa? Kalau kita tidur. Tidur, apa hukum tidur? Tidur ni harus, tak ada tuntutan untuk kamu kena tidur. Kamu tak boleh tidur melainkan waktu-waktu yang tertentu. Secara umumnya harus. Jadi kalau kita tidur itu niatnya untuk perkara yang baik, kita boleh kumpul tenaga untuk pengajian, untuk solat dan zikir dan sebagainya, maka niat itu niat yang baik. Tidur tu pun insya-Allah dapat pahala. Tapi jangan tidur selalulah dengan niat apa? Saya tidur sebab nak dapat pahala. Banyak lagi perkara lain yang kita boleh buat untuk dapat pahala. Okey, habis pada hukum taklifiyah, iaitu hukum yang 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dan insya-Allah kita masuk pula pada ta'rif al-ahkam al-wad'iyah. Kita akan habiskan 3 hukum lagi. Seperti yang Ustaz sebut sebelum ni, asalnya ada 5, iaitu sebab, syarat, mani', sahih, fasid. Tengok pada ta'rif ini, khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi ja'li syai'i sababan li syai'in aw syartan lahu aw mani'an minhu aw sahihan aw fasidan. Firman Allah yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu itu sebab kepada sesuatu yang lain. Ja'lu syai'i sababan li syai'in. Jadikan sesuatu itu sebab kepada sesuatu yang lain, ataupun syarat, ataupun mani', ataupun sahih dan fasid. Tapi kita hanya bincang 3 saja, sebab, syarat dan mani'. Wa ma'na hadha anna Allah Ta'ala syara'a asya' wa nasabaha adillah ala ithbati hukmin aw nafihi, fal hukmu yujadu biwujudi sababihi. Ni kita dah bincang tadi lah. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu sebagai batu loncatan kepada sesuatu yang lain, sama ada dalam bentuk sebab, syarat, mani' dan sebagainya. Wa summiya wad'an li'annahu mawdu'un min qibali syari'. Dinamakan sebagai wad'an. Wad'a ni maksudnya letak, meletakkan, menjadikan. Sebab apa? Li'annahu mawdu'un min qibali syari'. Kerana ianya diletak oleh siapa? Oleh syari', Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang letakkan benda tu. Fahuwa alladhi qarrara mathalan, seperti mana contohnya, anna sariqah sababun liqat'il yad. Kan?
mencuri itu sebab kepada potong tangan. Jadi siapa yang jadikan perbuatan curi itu sebagai sebab kena potong tangan? Tak lain tak bukan hanya Allah Taala saja yang letak. Kan? Perbuatan mencuri itu adalah sebab kepada wajib dia kena potong tangan. Wal wudu syartun li sihhatis salah. Wudu syarat sah salat. Wa qatlul warith mawruthahu mani'un minal irthi, dan pembunuhan orang yang mendapat harta itu, waris itu, dia membunuh siapa? Membunuh orang yang memberi harta warisan itu, ianya menjadi mani'un, menjadi penegah daripada dia mendapat harta warisan tersebut, kan? Contohnya anak mewarisi harta bapa. So anak tu bunuh bapa dia semata-mata nak dapat harta warisan tu dengan cepat, maka disebabkan pembunuhan itu anak tu tak dapat harta tersebut. Itu panggil mani', tertegah. Ini antara yang 5 kita sebut tadi. Kita pergi satu persatu. As-sabab. Sabab dari sudut bahasa, kullu syai'in yutawassalu bihi ila ghairihi, apa sahaja yang menyampaikan dengannya kepada sesuatu yang lain. Itu sebab. Maksudnya sesuatu yang lain itu wujud disebabkan dia. Kalau tak ada dia, tak adalah benda tu. Kan? Baik, dari sudut penggunaannya, contoh istilahan huwa ma yalzimu min wujudihi al-wujud wa yalzimu min adamihi al-adam. Apa yang melazimkan. Yalzimu ni maksudnya mewajibkan, melazimkan, mesti. Min wujudihi al-wujud. Dengan kewujudannya ia, kewujudan sesuatu yang lain. Maksudnya kalau ada wujudnya, wujudihi itu wujudus sabab. Kalau adanya sebab, adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tu apa dia? Hukum lah. Jadi kita ringkaskan, adanya sebab, adanya hukum. Wa yalzimu min adamihi al-adam. Adam ni tiada. Maksudnya kalau tiadanya sebab, tiadalah hukum. Jadi itu perbezaan dia. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Contoh, kita terus. Contoh apa tadi? Mithlu dukhuli waqtis salah. Seperti mana masuk waktu salat. Fa innahu sababun fi wujubiha. Masuk waktu salat itu salah satu daripada sebab wajib kita salat. Contoh kalau sekarang ni tak masuk lagi waktu zuhur, kita tak wajib lagi tunaikan salat zuhur. Dan apabila masuk saja waktu zuhur, menjadi satu sebab kenapa kita wajib solat zuhur. Baik. Contoh lain, kasariqah hiya sababun liqat'il yad. Perbuatan mencuri itu salah satu sebab kena potong tangan. Kalau fa'il lam yasriq lam taqta' yadahu, lam tuqta' yadahu. Kalau dia tak mencuri, maka dia tak kena potong tangan. So itu bergantung pada sebab. Okay. Seterusnya syarat. Syarat dari sudut bahasa bermaksud alamah. Alamah ni maksudnya tanda lah. Alamat ni kan. Alamat ni tanda-tanda. Dalam Al-Quran pun ada sebut alamat. Kan? Faqad jaa asyratuha. Sesungguhnya telah datang. Asyrat. Maksudnya nak cerita tentang sa'ah. Tentang kiamat. Telah datang kepada kamu tanda-tanda kiamat. Jadi digunakan dalam Quran perkataan asyrat itu yang bermaksud alamah. Baik, apa definisinya? Ma yalzimu min adamihi al-adam wa la yalzimu min wujudihi wujud. Apa yang mewajibkan dengan tiadanya syarat, tiadanya hukum. Kalau tadi sebab ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Tapi syarat dimula dengan tak ada dulu. Tak ada sebab, tak ada hukum. Okey, sama. Tak ada sebab, tak ada hukum. Wala yalzimu min wujudihi wujud, tetapi tidak. Wala. Tetapi tidak mewajibkan dengan adanya syarat, adanya hukum. Macam mana pula tu? Okey, cuba perhatikan betul-betul. Tak ada syarat, tak ada hukum. Ada syarat, tak semestinya ada hukum. Kan? Contoh, kastiqbalil qiblah, seperti menghadap kiblat ketika solat, fa innahu syartun li sihhatis salah, kerana dia adalah syarat sah solat. Dan kalau solat tak menghadap kiblat, tak sah. Baik. Jadi cuba kita apply. Tak ada syarat, tak ada hukum. Ada syarat, tak semestinya ada hukum.
Jadi solat, kalau tak ada kiblat, maka tak sahlah solat tu. Hukum dia adalah hukum tak sah solat. Jadi tak menghadap kiblat, tak sahlah solat tu. Tapi kalau ada kiblat, tak semestinya kita kena solat. Kan? Boleh faham Jadi dia punya kaitannya begitu. Kita ambil contoh lain. Taharah. Taharah lis-salah. Syartun fi sihhatis salah. Taharah ni contohnya wuduk lah. Wuduk adalah syarat sah salat. Jadi kalau tak ada wuduk, tak sahlah solat. Tapi kalau kita ada wuduk, tak semestinya kita kena solat waktu tu. Tak semestinya kita kena tunaikan solat. Kerana solat tadi bergantung kepada syarat wajib dia tadi. Apa dia? Sebab wajib dia masuk waktu. Masuk waktu baru kita wajib tunaikan solat. Jadi syarat ini dia hanya terkaitnya apabila tidak ada syarat. Tak ada syarat maka tak ada hukum. Tapi kalau kita berwuduk, tak ada orang boleh paksa kita pergi solat sebab tak ada sebab dia. Mungkin kita nak berwuduk saja untuk baca Quran, untuk melazimi diri dalam keadaan wuduk, maka tak wajib solat ketika itu. Dan yang ketiga adalah mani'. Mani' dari sudut bahasa al-ha'il, ay alladhi yahulu bainaka wa baina syai'. Sesuatu yang menegah kamu, yang menghalang kamu daripada sesuatu yang lain. Maksudnya ha'il ni dinding. Maksudnya kita duduk kat sebelah sini, dinding kat tengah-tengah, kemudian ada objek di sebelah dinding tersebut. Jadi kita terhalang. Mani', penegah. Ma yalzimu min wujudihi al-adam wa la yalzimu min adamihi wujud. Apa yang melazimkan dengan wujudnya mani' ini, maka tiadanya hukum. Dia terbalik pula. Adanya penegah, tiadanya hukum. Wala yalzimu min adamihi wujud, dan tidak melazimkan dengan tiadanya mani' wujudnya hukum. Ini berbelit sikit. Dia mudah faham kalau kita pergi terus pada contoh. Kal haidhi, contohnya haid, wanita yang haid, fa innahu yalzimu min wujudihi adam sihhatis salah. Kan? Kalau wanita tu datang haid, dia berada dalam keadaan haid, maksudnya wujuduhu, dia ada mani' di situ. Kan, haid ni sebagai mani' penegah dia daripada apa? Daripada adamu sihhatis salah, daripada sah solat dia. Jadi kalau dia sedang haid, solat dia tak sah. Kalau dia solat sekalipun tak sah, jadi penegah dia. Wanita yang haid terhalang daripada solat. Wala yalzimu min adamihi sihhatis salah, tetapi tidak mewajibkan dengan tiadanya haid pada diri dia tu, dia kena ataupun dikaitkan dengan sah salat. Maksudnya waktu dia haid dia tak boleh solat. Waktu dia tidak haid dia tak ada kaitan dengan solat. Maksudnya adamuhu sihhatus salah, dia tak dikaitkan dengan sah ke tak solat. Sebab ada wanita yang duduk dalam keadaan yang tidak haid. Contohnya kalau sekarang, walaupun dia suci tak haid, dia tak wajib pergi solat. Kerana solat itu hanya diwajibkan dengan adanya sebab masuk waktu. Jadi tak ada adanya mani' tak sah solat. Tapi kalau dia tak ada mani', kan, dia tak ada haid, tak datang haid tadi tu, tak semestinya dia wajib pergi solat ataupun tak dianggap dia sah solat dia. Kan, mungkin kalau dia dalam keadaan suci dia tu tak bermaksud sah solat. Mungkin dia kena ambil wuduk kalau dia nak solat. Jadi dia tak terikat dari sudut adabul mani'. Kalau tidak ada mani', dia tak ada kaitan dengan sah solat. Dia hanya ada kaitan apabila dia ada mani'. Apabila ada mani', maka solatnya tak sah. Jadi itu 3 perkara yang mungkin pelajar sekalian boleh ulang baca, ulang dengar video ini supaya kita boleh faham ketiga-tiga konsep ini. Dan contoh lain di sini dia bagi contoh, idza qatala al-ab ibnahu 'amdan fa innahu la yuqtas minhu. Kalau seorang bapa itu membunuh anaknya secara sengaja, dia tidak dikenakan hukuman qisas. Sebab apa? Biasa kita tahu bunuh sengaja kena qisas lah. Tapi ini apabila bapa bunuh anak, dia tak kena qisas.
Kenapa? Li'annahu qad qama mani'un minhu. Kerana ada mani', ada penegah di antara seorang bapa dengan seorang anak. Apa dia? Wa huwa al-ubuwah. Ni. Hubungan kebapaan. Jadi seorang bapa ni sebenarnya dia boleh buat apa saja dekat anak dia. Kan, hatta kalau dibunuh sekalipun, pembunuhan itu tidak layak untuk dikenakan hukuman qisas, sebab itu dah dikira sebahagian dari diri dia, kan, zuriat dia. Sampai tahap tu Islam meletakkan hubungan bapa dengan anak. Tapi kalau berlaku juga pembunuhan, dia boleh disabit dalam mengikut undang-undang yang lain lah. Cuma dari sudut qisas tak boleh, sebab dia ada mani' kat situ. Mani' dia adalah al-ubuwah. Okey. Setakat itu dulu perbincangan kita ataupun kuliah kita pada hari ini untuk pelajar-pelajar memahami beberapa konsep penting berkenaan dengan hukum ini. Kemudian para pelajar boleh melihatlah jawab soalan-soalan yang ada kat sini. Kalau boleh hafal poin-poin penting yang telah kita bincang ini, terutamanya yang Ustaz dah bol ni, berserta dengan contoh-contoh dia. Moga-moga kita dapat memahami topik perbincangan hari ini dengan baik dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Okey. Wallahu alam. Bertemu lagi dalam siri akan datang. Selamat menyambut hari raya Idul Adha pada tahun ini. Moga-moga Allah Taala menerima segala pengorbanan kita. Kalau kita tak korban lembu, tak korban kambing sekalipun, kita telah mengorbankan jiwa dan raga kita, masa kita untuk menuntut ilmu, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima ianya sebagai kebaikan kita apabila kita berhadapan dengan hisab di padang mahsyar nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.